Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Mu'in, sahabat-sahabat daripada ulama dakwah Pikas dan Quran Daily. Seterusnya, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, ayahanda, bonda, tak ayah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala beri jumpa kita pada malam ni di surau ni. Dan ambo mari boleh kata 2-3 kali dah. Cuma sini ni program Sakmuin. Hari ni kita kumpul sekali, boleh jumpa lah. Alhamdulillah. Ambo malam ni seorang tak berapa nak ada. Tapi insya-Allah lah, boleh tak ada pun tubik lagi. Mana tubik lagi tu orang kata tak berapa ada, bukan tak ada. Sekadar ada tu kita kecek lah. Dah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah rahmatnya kepada kita. Adik kakak, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada orang yang mari jauh. Khusus kepada orang yang lupa mari. Kita mari jalan tempat orang adalah untuk sama-sama kita menghayati. Orang panggil berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat kita, kalau berat kita pakat pikul belakang. Kalau ringan kita pakat bibik sikit sore. Itu maksud berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Barang berat kita pikul sama-sama. Barang ringan kita pakat bibik sikit sore. Mu sikit aku sikit, akhir sekali hak berat ni jadi ringan. Jadi kita mari sini adalah untuk berkongsi musibah yang telah berlaku kepada saudara-saudara kita. Kerana itu apabila kita balik, jangan kita lupa mendoakan saudara-saudara kita ni. Mereka adalah saudara-saudara kita yang walaupun mereka ni kata pun kita tidak duduk di sini, biarlah hati kita, doa kita senantiasa bersama dengan mereka. Adik kakak yang dirahmati Allah, kita mari sini memang sungguh hati tu rasa sayu. Orang kata berat lagi berat mata memandang, berat lagi mahu yang memikul. Tidak ada perkara yang boleh hamba surahkan urusan semua ini melainkan kita tak ada tangan ke langit minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada apa yang telah berlaku. Dia berilah sikit sebanyak bantuan. Yang mana hari ni orang mari ni semua ni mari dengan gerak kerja Tuhan. Kita mari ni bukan kerana siapa-siapa. Ada orang panggil, tak ada orang upah. Dan mari ni pun dengan gerak kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bagi adik kakak ada di sini, kita kalau nak gantung jangan gantung kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ankabut, innal ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadat baita. Orang yang gantung dengan selain daripada Allah, dia gantung dengan selain daripada Allah, nak minta tolong, nak minta gapo. Kalau dia gantung dengan selain daripada Allah, serupa dengan sarang, serupa dengan laba duduk di sarang dia. Laba-laba bila buat sarang, maka itulah tempat dia bergantung. Siapa yang bergantung dengan selain daripada Allah, maka dia bergantung dengan sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Bagi hak paling tak kemas sekali atas dunia ni, sarang laba. Hak paling tak kemas sekali sarang laba. Jadi kalau kita bergantung dengan selain daripada Allah, tak ada orang yang boleh tolong kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah hantar tentera dia. Tuan-tuan tahu dengar satu cerita.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh gerakkan tentera dia bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu. Hak mari pak kita ni sebahagian daripada tentera-tentera Allah. Gapo dia? Air. Air ni sebahagian daripada tentera Allah. Bukti dia mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala nak tolong, Allah taala boleh tolong dengan air. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak binasakan, nak bunuh, Allah taala boleh musnahkan dengan air. Buktinya mana? Kita teringat cerita Nabi Musa alaihissalam. Waktu dia lahir, beranak-beranak Nabi Musa, Fir'aun pada masa tu dia bunuh semua anak jantan. Lalu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mak dia. Wahyukan kepada mak Nabi Musa supaya letak Nabi Musa dalam tabut. Letak dalam bekas fa'alqihi fil yammi. Kemudian hanyut ke sungai. Daripada sungai tu hanyut patah. Sungai Nil hanyut. Maknanya dengan air Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Air itulah bawa siapa pergi ke mana? Siapa di istana Fir'aun? Siapa dia jumpa? Isteri Fir'aun sendiri, Asia. Ambil Nabi Musa, pera dia besar dalam istana Fir'aun. Allah tolong Nabi Musa dengan air. Kalau Allah Ta'ala nak tolong, dia boleh tolong dengan air. Tapi kalau Allah murka, Allah juga boleh musnahkan dengan air. Bukti selagi bila Fir'aun lawan Tuhan. Fir'aun lawan Tuhan. Bila Fir'aun lawan Tuhan, dia ambak Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa lari, sampai jumpa laut merah, tak boleh nak pergi. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bila tengok dua tempat temu, tengok orang ni, tengok tu, sudah. Kata pun orang pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Lemah dah kita. Dah kedemo dah kita ni. Kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dah Nabi Musa kata, Tuhan ku ada dengan aku, dia akan tunjuk kat aku. Sampai Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr. Musa, mu katak dengan tukakmu ke laut. Bila Nabi Musa katak laut, terbelah laut, boleh lalu. Maka lalulah Nabi Musa dengan kaum dia jalan tengah-tengah air tu. Alik kanan air, alik kiri air, tanah kering tengah. Jalan Nabi Musa dengan pengikut dia ni nyeberang. Siapa seberang laut merah, jalan. Fir'aun duduk belakang. Fir'aun kata, kita lalu juga. Moga dia ngaku Tuhan. Moga Fir'aun ngaku Tuhan. Dia kata, kita lalu. Mesir ni hak aku, Sungai Nil tu hak aku. Lalu bila siapa Nabi Musa di sana, selamat semua Nabi Musa kaum dia, maka Allah Subhanahu wa taala kambuh laut. Bila tutup laut tu gak habis tergelar Fir'aun dengan askar-askar dia, mati lemah belaka. Allah Taala pun atas lagi, tak cukup dengan tu. Lemahnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala sipai jasad dia. Maka laut pun timbul jasad Fir'aun, pergi tepi, orang jumpa mayat Fir'aun, orang ambil kutik, orang sipai. Siapa kali ni orang boleh tengok lagi mayat Fir'aun duk Mesir. Maknanya air ni bagi Allah Subhanahu wa taala boleh buat dengan air dia nak tolong. Boleh sebab air dia nak binasakan sesuatu. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita ni imma wa imma. Kalau kita ni orang dekat dengan Tuhan, maknanya Allah tolong. Kalau kita ni orang jauh dengan Tuhan, maknanya itu adalah musibah. Allah boleh atas.
Ada satu lagi kisah cerita. Cerita ni diceritakan oleh seorang mufti, nama dia Mufti Meng. Mufti Meng dia cerita ada seorang doktor pakar. Doktor pakar ni dia duduk di Pakistan. Satu hari dia ada kerja, tempat dia duduk dengan tempat dia nak pergi tu jauh, kena naik kapal terbang. Dia pun naiklah kapal terbang. Bila naik kapal terbang, tengah-tengah naik kapal terbang ada atas langit ni, mari ribut kuat. Bedung ngakilak ngaribut. Siapa perikat muka kapal terbang ni, kapal terbang kecil. Kata di hok bawa kapal terbang, tak boleh kita kena berhenti, tak boleh pergi. Kalau teruk juga bahaya. Dia pun berhenti landing tengah-tengah jalan. Landing, kata di doktor pakar, dia kata aku lagu-lagu mana pun kena sapat dan esok. Pasal esok urusan penting. Gak kata dia bawa kapal terbang tak boleh. Malam ni tak boleh jalan kapal terbang pun, tak boleh jalan malam ni. Kalau nak pergi juga kena jalan darat. Dia kata tak apalah, jalan darat apa jalan darat lah. Dia pun sewa kereta. Naik pula kereta nak pergi tempat dia nak pergi. Naik kereta mari pula ribut kuat. Dong hujan lebat, siapa seluk berbanyak. Akhir sekali lekat kereta tengah jalan. Tak boleh nak pergi kereta. Berhentilah dia. Siapa berhenti dia tengok ada seorang rumah tengah-tengah jalan tu, orang lain tak ada rumah sebut. Dia pun berhenti. Dia kata boleh jadi aku boleh tupai semayang sementara. Nak masuk bilik air ke, nak siap diri ke, bolehlah duduk sementara. Dia pun ketuk rumah tu. Ketuk. Ada makcik tua buka. Bila makcik tua buka, dia kata nak gapo? Kata dak ambo ni, dia pun cerita lah. Nak tupai semayang boleh? Dia kata boleh sangat, masuk silakan. Masuklah dia. Bila masuk semayang, bila dia lalu nak pergi semayang, dia tengok ada seorang budak. Budak ni duduk tidur selebing, tak boleh nak bangun, sakit. Lepas tu dia pun semayang. Sudah semayang, dia pun nak kelik. Bila nak kelik, dia pun tanya khabar lah. Bapa ni anak? Jawab di makcik tu, tidak anak hamba, cucu. Anak yatim. Tok jaga. Lepas tu sakit gapo? Dia sakit berat. Abi doktor dah jumpa. Tak ada. Jumpa tu tak siap. Jumpa ni tak siap. Tak ada doktor. Orang kata kalau boleh, kalau nak kena pergi jumpa doktor pakar. Lepas dia kata hamba tak ada pitih. Orang kata kalau jumpa doktor pakar pun dalam Pakistan ni ada seorang je doktor pakar boleh obat nyakit budak ni. Hamba tak ada pitih nak pergi. Jauh pula. Nak buat rawat tekoh dia mahal. Nak jumpa pula orang. Payah. Lepas tu, tak ada doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak. Budak ni, ya Allah, tolonglah sembuhkanlah penyakit budak ni. Dia kata ginilah. Kalau gitu kita pergi ke doktor pakar tu lah. Doktor ni tahu lah. Makcik kenal ke doktor pakar tu siapa? Dia kata kenal, dia mau rayak nama. Nama ke apa? Bila makcik tu rayak, rupa-rupanya nama dia ada. Kejukar dia. Lepas tu bila dia tengok budak ni, dia pun buatlah rawatan. Tulis ubat kau ni, dia nak buat gapo. Akhir sekali dia rayak makcik tu siap. Gapo rawatan hak nak kena buat. Dia pun lepas daripada tu, tubik tengok langit cerah. Dia kata makcik tahu tak sebab doa makcik tu Tuhan buat gapo kan? Sebab doa makcik tu lah Tuhan hantar ribut saya naik kapal terbang. Tuhan hantar hujan saya naik kereta. Tuhan buat berhenti pula tengah-tengah hutan. Bapa? Sebab nak suruh saya ni mari juga makcik.
Dia lepas dia buat berubat tercerah nangis. Dia kata makcik, debat doa makcik ni Tuhan atas macam-macam nak suruh saya mari sini. Cerita tu sama dengan apa gitu. Ada orang mari Kuala Lumpur, ada orang asal Pasir Mas, ada orang mari asal Johor, ada mari rata-rata, mari rata reti ni. Tiba-tiba Tuhan atas mari pak kita. Siapa hak agak dia? Allah. Pak kalau kita nak gantung dengan selain daripada Allah, padai ke tak? Kalau nak gantung dengan selain daripada Allah, nak gantung dengan Ustaz Mu'in, esok kelik. Gantung dengan apa? Bagi tulah juga. Esok kelik. Kalau hidup lagi boleh mari pula bulan depan. Pak kalau mati, pak kalau tak jumpa dah kita ni. Hak Tuhan boleh gantung sungguh ialah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Cuma gantung dengan dia ni kena pandai. Nak gantung dengan Tuhan ni, ya Allah tolong Kalau setakat royak nak gantung belaka mudah. Tapi dia kena ada cara. Tapi kita minta tolong dengan Tuhan, nak suruh Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan tu minta kita buat amal, kita tak buat. Tak kena. Betul tak? Kita kalau nak minta tolong dengan orang, bagaimana? Kita, Allah, bakit mula. Wah, lah ni nak minta tolong aku. Selama ni aku dia minta tolongmu. Lagu mana? Kalau Tuhan bakit kita tu lagu mana? Mu minta tolong aku ajak mu, aku panggil mu mari semaya, tak mari. Tak malu depan Tuhan. Akhirat esok Allah Subhanahu wa taala sebut, "Fal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha." Esok bila kita jumpa Tuhan, Tuhan kata apa? Aku tak ingat kamu. Hari ni aku tak ingatmu. Sebagaimana atas dunia dulu mu tak ingat aku. Allah Azza wa Jalla Tuhan Maha Adil. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan benda baik melainkan baik juga. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang buat baik Tuhan ganda 10 kali ganda. Tapi siapa yang buat jahat, bukan Tuhan kata tak balas, dia balas, cuma sama dengan nilai. Di saat kita tak anggap Tuhan ni Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan lupa dia juga ada hukum yang kita kena taat ke dia. Betul Tuhan ni Maha Pengampun, betul. Tapi jangan kita tertipu siapa perikat kita tak buat amal, dah ampun, dah minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ambo jumpa dengan orang tadi tak ayat tak seroyak siapa dia cerita. Dia kata Jumaat tadi ambo baca ketubah di Masjid Jelawai. Lepas pada ketubah tu duk buah-buah ke apa, tubik dalam masjid. Dia kata, Ustaz, pak kita ni macam-macam ada. Hak ngaku jadi Tuhan pun ada. Dia kata dia tak kena maya pasal muka dia di Tuhan dah. Mau kata berat benar wasit. Dia kata dulu hak jenis ayuh peng pun ada pak. Hak jenis ikut ayuh peng pun ada. Orang zaman dulu gak asal anak rima tu pun ada. Hak jenis ngikut dia lah. Pak kalau semaya kata mari semaya, dia kata tepi masjid tu ya Ustaz. Kan? Orang ajak maya, dia kata maya ni ibadat, ambo buat amal. Pak apa beza ibadat dengan amal? Kalau amal lain, ibadat lain. Kalau amal ni tinggi lagi darjat daripada ibadat. Lepas tu kalau nak buat amal lagu mana? Innamal a'malu binniyat. Amal ni dengan niat je, maya tak payah. La ilaha illallah. Agak-agak orang lagu ni lagu mana? Tai bak ibadat je guna niatnya. Bak makan tak rajin niat sikit rabuk.
Orang ide nasi ke dia. Mana dia mau makan ke dak? Enak ya. Bukan dia mau niat dah kenyang ya. Dah tak payah makan lah, muka niat kenyang dah. Dia kata tak boleh bak makan kena. La ilaha illallah, bak makan kena. Pak kalau nak bini lah kalau mana? Niat juga. Dak dia kata. Kalau bini pakai niat, ni gelepar lah dia. Akad nikah sudah akad nikah pakai niat dia dah. Hak bini klik rumah mak dia, hak ni klik rumah mak dia. Patah tu bini mu ni tak laki mu. Lepas tu guna niat sudah lah. Gelepar dah cah rabu rumah tu ukah dia. Nah kalau main niat tapi dah bak ibadat sungguh nak guna niat. Bak makan, bak minum, bak nikah kahwin, bak mulai tak pakai niat sikit rabuk. Hak gini dia panggil kena tipu setan. Setan main dia. Saya nak Abu Bakar dulu. Saya nak Abu Bakar dulu. Hak kata orang murtad zaman saya nak Abu Bakar tu bukan tak ngocak. Ngocak. Kita tahu saya nak Abu Bakar ni bila Nabi wafat, dia jadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, ada orang murtad sama dia. Bukan kerana tak ngucap, bukan kerana tak ngucap. Dia perai kawan ni. Sebab apa? Sebab tak bayar zakat. Maknanya kalau kita ngucap tak bayar zakat, hukum dia murtad. Sama juga kalau orang ngucap tak semaya. Ya zakat dengan semaya ni mana besar? Zakat ni bukan semua orang kena. Orang kaya je kena. Muslim ni GST kena berlaku. Zakat ni orang kaya je kena. Kalau semaya kaya, kau miskin, kau tua, kau muda kena berlaku. Berat semaya daripada zakat. Kalau zakat tak bayar, ngucap dah pun saya nak Abu Bakar kata murtad. Maka orang ngucap tak bayar. Berat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kenal belaka dah. Bukan Pak Cik Umar ni. Sayyidina Umar. Sini ada Pak Cik Umar? Ada. Kapan hamba ada panggil Pak Cik Umar. Nama sama. Sayyidina Umar Al-Khattab, kita tahu dia ni nak mati dia kena bunuh. Sayyidina Umar mati kena bunuh. Bila? Tanya dia nak jadi imam mai subuh. Ada seorang jahat, nama dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang asal, orang Majusi, belah-belah Iran. Dia ni mari nyamar bila jadi hamba kena duduk di Madinah. Tidak nyamar lah, tapi dia jadi hamba di Madinah. Dia pandai buat tukar besi kerja. Pandai bertukar. Satu hari oleh kerana dia lama dan nak marah kau Sayyidina Umar ni, dia buat satu pisau. Hak ulu dia dak tengah. Atas mata, bawah mata. Banyak kata kalau tolak ke depan kena, tarik ke belakang kena. Dua-dua mata. Dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, jahat. Tak cukup dengan tu, dia tak racun pula. Bila Sayyidina Umar nak semaya, dia mari duduk dalam sah gelap, kau tak nampak. Kita ni ada lampu. Sama dulu zaman gelap, orang semaya, kita ni cerah pun tak mari. Bukan pak kita lah, pak orang lain. Pak sini penuh lakon ni, alhamdulillah. Lepas saya spotlight kau penuh kali majlis kita ni sah. Takkan pakai spotlight pula. Kalau setahun ni pun mari penuh dah cahaya. Bos spotlight penuh pak keluar tu. Tapi takut tak maya, dia penuh kat luar. Dia sokor luar ayo. Gelap mari maya. Dah jadi dia penuh tengah-tengah orang tu. Bila Sayyidina Umar nak kat takbir tu, dia mari depan, dia tikar Sayyidina Umar. 3 kali tikar kena. Dada, perut, rusuk, bawah pusat. Kena Sayyidina Umar. Bawah pusat tu berat sekali. Dan bila rebah tu, pesel dia. Orang pun sambung semaya. Sudah orang semaya tu, ada 2-3 orang pergi kat Sayyidina Umar.
Masa dia kena tikai tu orang gedah pergi apa nak igak Abu Lu'lu'ah tu. Jadi sama tu pun ada kena tikai lagi tu 3 orang. Akhir sekali dia pun tikai diri dia sendiri mati. Tapi bila Sayyidina Umar ni kena tikai pesel. Pesel. Bila pesel panggil tabib. Tabib mari nak cek. Tabib kata kita nak suruh dia sedar. Nak suruh dia sedar ni nak minum nak cek pula. Kata dia anak dia kalau nak suruh air sedar kena bisik kat telinga tu semaya. Orang berbisik as-salah, as-salah ya Amirul Mukminin. Semaya, semaya Amirul Mukminin. Sedar Umar. Pesel ni pesel kena tikai. Bila bunyi semaya sedar. Nak banding dengan kita. Kita ni hak sedar bunyi semaya pesel. Balik. Saya normal hak pesel bunyi semaya khabar. Allah faham. Kita kalau segar molek bunyi semaya, ngebah leping pesel. Meh Haji Bakhir bila Cikgu Murni mari metak tu segar. Bila orang lain mari metak demeh lalu. Nah, mari Haji Bakhir jadi sungguh cerita Piramli. Banyak orang lain mari metak segar-segar kabar-kabar demeh. Kena Cikgu Murni juga mari, boleh 2 kayu terus kayu. Oh jadi Piramli. Ni Allah Azza wa Jalla panggil semaya. Saya nak Umar hok pesel sedar. Soalan mula-mula dia tanya, supaya Nabi tanya, Nabi sakit, pesel pun Nabi tanya soalan sama. Nabi kata asallan nas, orang semaya dah kedak lagi. Saya nak Umar tanya soalan sama, orang semaya pasal dia tahu dia kena tikai waktu semaya. Orang semaya dah kedak lagi. Saya nak makan, orang kata semaya dah. Semaya dah. Lepas tu dia kata alhamdulillah, orang semaya dah. Fa innahu la hadza fil Islam liman taraka salah. Tak ada gia dalam Islam bagi orang yang tinggal semaya. Lepas tu ditanya siapa dia tikai dia. Orang kata Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia kata mujur alhamdulillah. Aku mati di tangan orang kafir, tidak orang Islam. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Cerita bab semaya ni sangat-sangat. Siapa ulama kata orang tak semaya ni hukum dia murtad. Kalau tak semaya ni hukum dia murtad. Para salafus salih zaman sahabat dulu kata, orang tak maya kira qaulan wahidan. Kira kata sekali kata je habis. Tak maya murtad. Nama akhir ni orang dia detail sikit. Tak kalau tak maya sebab engkar murtad. Kalau tak semaya sebab malah lain cerita. Tapi detail tu pun sebenarnya halus benar. Yang hidup main tak apa, dosa besar. Sebab ramai orang tak maya lah ni. Dia tak semaya tu sebab dia engkar kepada kefarduan semaya itu sendiri. Jadi kita ni kalau nak gantung dengan Tuhan, mula-mula sekali kena jaga bab semaya. Lagu mana hak semaya kita nak jaga? Semaya lagu mana hak Tuhan nak? Kita kena ingat semaya kita ni bukan nak suruh orang tengok dah. Semaya ni nak suruh Tuhan tengok. Nama dia pun sembahyang. Sembahyang ni ambo tak tahulah dulu ambo rajin baca. Orang kata tak kenali waktu bit nama mula-mula. Tukar. Nama nak suruh orang Melayu ni mudah faham. Kalau solat dia tak faham. Maka dia nak tulis, dia suruh orang faham dia tulis sembahyang esa. Tapi bila punya esa tu orang lain tak boleh guna. Jadi dia pun buat yang esa tu jadi sembahyang. Makna kita mari semaya ni sembah yang esa. Sembah Allah. Mari sembahyang tu nama dia apa sembah dah. Bila kita pergi tu kita sembah Allah. Bukan mari saja-saja, mari nak sembah Allah. Supaya orang guna nama surah masjid. Ada kalimah dalam Kelantan ni hak tak ada pak luar. Gapo? Balasa. Balasah ni gapo? Gapo balasah? Tak aja tahu kita dah. Dia sebut balasah. Gapo balasah ni? Dulu Tok guru kita berbuh nama ni nak suruh orang faham.
Kalau demo rasa payah nak semaya, duduk semaya di rumah, duduk semaya sore tak pandai, tak sah semaya. Kalau nak suruh sah, mari sini, mari bala ni. Nama dia bala sah semaya. Demo sampai sini, sah maya. Kalau maya sore, betul ya, baca tak kena. Kalau maya belakang tu email, tahu tak? Kalau kita maya belakang tu email, tak betul-betul ha, selesai. Sungguh tak bekok sikit rambut. Bukan gorang apa dak. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Baca itu imam itulah baca makmum. Kalau tu imam baca betul, kita tak pandai baca. Aku tak pandai duduk belakang tu imam. Sah maya. Tapi kalau maya sore, sudah. Duk mai ghairil maghdubi alaihim sudah. Wala boleh. Atau bobol lah. Duk mai wala bol ni. Sebab tu kata balasah. Balasah sah ni maknanya kalau demo tak reti maya, mari balas. Lah ni orang tak khabar. Ulama dulu bubuh nama nak suruh kita faham. Jadi kalau nak mari semaya biasa bila sepenuh, mula-mula sekali mari belajar. Ni tempat belajar semaya ni. Ikut jadi lalu mudah. Tapi jangan ikut pak tua duk ikut juga tak sih juga. Kau cerita kena jadi natu teime. Aja dengan dah. Cerita kena jadi natu teime. Dia tak pandang maya, teime kata aku cari natu kena hok pandang maya. Duk baca sain dalam ke mana? Anak teime comel. Ke mana aku kena sombong anak teime. Dia pun kata gi. Bukan payah pun mungkin masjid tunjuk muka depan teime kan. Teime nampak mu maya. Oh dia kata kalau pergi saja tak kena maya juga. Oh kau mudah. Mungkin belakang teime kan mau ikut dia buat gapo belakang. Gitu, mudah ya. Dia pergi. Dia pergi maya-maya dekat Allahu Akbar. Meta tu imam kata tangan. Kata tangan duk garu. Dia pun duk tengok belakang tangan tu imam duk tubik. Okey, ni maya kata. Gini juga tangan dia. Bila duk gini, orang sebelah tak kacok maya ni. Mana pula kawan ni siku aku tengah maya. Orang belah kata nak suruh dia. Dia pun siku balik. Dia berkata, lagu ni maya weh. Mana kalau kita siku. Mana dia siku, kawan tu siku. Berkali kena siku pula aku. Go siku tu gak. Basuh kawan ni. Tak jadi maya. Nyong gocoh atas balasuh batu. Maknanya kalau jangan sampai kita mau lalu. Mari balasuh maya ni ngaji bela-bela. Lagu mana nak suruh kita dengan Tuhan ni? Allahu Akbar. Kena jaga hubungnya. Suka tu suka juga, tapi maksud hamba nak ayatnya mula-mula sekali ni, kita nak jaga hak barang paling besar sekali dalam hidup kita. Bak semaya ben ni. Semaya ben ni. Hak mula-mula saya esok Tuhan nak tanya kita gapo? Maya ben ni. Cukup dak mu 5 waktu. Dia kata ada hari cukup, ada hari tak cukup lah, sudah. Dia maya ni, dia bukan mari hari ni maya 5, esok maya 3, lusa maya 4, minggu lepas tu maya 2. Kalau tak ada maya so. Kalau rajin cukup pula 5. Kalau malah pakai dak langsung. Dia maya ni tidak lagu tu. Maya ni 5 kali sehari tu baru tentu. Nama dia rukun. Rukun ni kalau tak ada baru tak jadi. Apa kita naik kereta? Nah, ada kakak tengok kereta ni. Ada berapa butir tayar? Ada orang buat contoh gini. Dia kata rukun Islam ni 5. Apa kita pakai pen? Rukun Islam ni 5, pakai pen. Jadi kalau tak maya, tak ngocak. Jadi kata kalau hak ni ngocak ngelah. Kalau tak pergi haji cabut sah. Kalau tak bayar zakat cabut pula sah. Ada lagi 3. Kalau tak puasa cabut pula sah.
ada lagi 2. Kalau tak semaya ada lagi so. Yang penting jaga ngucap ya. Lekat lagi 8. Jangan ngucap pun dak jatuh lebok habis tak ada gapo. Apa kata orang buat contoh lagu ni orang jahil. Sebab rukun Islam ni bukan sepopai duduk tangan. Kalau nak mudah faham tak tayar di kereta tak apa. Kereta ni ada 4 tayar. Hak bahasa mudah. Pasal nak cari kereta hak tayar 5 tak jumpa. Ke sini ada tayar kereta 5. Tak ada. Tayar 45 duduk belakang lah lagi pun. Tarana hamba tu ya sungguh ada belakang sebutir tapi hak tu luar kes dia. Ni 5 butir tu kena jalan dengan dia tak jumpa. Jadi kita ambil OCP 4. Kereta ni kalau cabut tayar dia, sudahlah ke mana. Ada kata kereta hamba tak apa jalan pun. Tayar boleh jalan. Kita tanya dia mau kereta gapo tayar boleh jalan. Kereta tolak. Oh dia kata kereta tolak. Luar kes. Hak ni kita kata Islam rukun dia 5, kereta tolak. Memang rukun dia sedar. Kereta 4 tayar. Kalau cabut boleh jalan ke tak? Tak boleh tak. Siapa Islam? Kalau kita buat sengaja. Bukan sebab taksi tak boleh gaji. Hak tak boleh gaji tu lain cerita. Hak ni engkau. PT banyak pun aku tak si gaji. Bukan wajib pun. Sudah. Jatuh hak ni jatuh berlaku. Supaya bak puasa. Malah puasa bukan wajib pun. Tolak tolak habis berlaku. Dia sebab benda rukun ni dia tak boleh ambil sekerat-sekerat. Supaya beriman dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala sebut kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan sekalian rasul. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan semua rasul. Kaum Nabi Lut mendustakan semua rasul. Kaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul. Padahal kita tahu kaum Nabi Nuh hanya lawan Nabi Nuh je. Kaum Nabi Lut hanya lawan Nabi Lut je. Tapi kalau kita lawan seorang rasul, bererti kita lawan semua rasul. Dia kalau bab rukun dia tak boleh amal sekerat-sekerat. Jadi rukun Islam ni dia tak serupa perkataan tadi. Siapa tak semaya maka jatuh rukun, jatuh semua. Maka dalam agama orang ni boleh jadi kafir, murtad. Berat. Bila kafir murtad, gapo beza dengan orang hak bukan kafir? Orang ni bunuh orang. Bunuh orang yang tak semaya, mana besar dosa? Udah. Mana besar? Bukan nak suruh bunuh orang. Nak banding, mana besar bunuh orang dengan kita semaya? Kalau bunuh orang dia panggil dosa besar. Kalau tak semaya sebab engkar, maka dia panggil murtad. Murtad dengan dosa besar ni jauh langit bumi. Sebab kalau dosa besar, dia masuk neraka, habis dosa dia tu mula. Masuk dalam syurga. Tapi kalau barang murtad, kafir, orang ni tak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Tuan-tuan tahu selama-lamanya lagu mana? Nak faham lagu mana? Selama-lama nak faham lagu mana? Gi sungai, kira butir pasir yang ada sungai. Sebutir pasir sama dengan setahun. Cukup setahun, akak butir pasir tak darat. Tunggu setahun, akak sebutir pasir tak darat. Tunggu setahun, akak sebutir pasir tak darat. Bila nak habis pasir sungai? Kalau dia duduk dalam neraka, nak tubik, ya Allah, aku nak tubik neraka. Tak kata boleh. Tunggu pasir sungai habis, sebutir setiap tahun. Butir akak. Butir akak.
Butiaka. Tuan-tuan. Bukan saya tak tahu sipi pasir sungai. Mungkin dia mau orang sungai belaka. Ambo orang sungai dekat pasir mah. Bukan setakat ambil sebutir setahun. Duk retak pasir mah tu. Tiap-tiap hari berlori-lori. Tak habis perkara ni. Muka pasir sungai ni orang kata kau banyak ambil, kau banyak pasir. Ya ke tak? Kau ilmu sini lain. Kalau berasa nak tubik neraka, pasir sungai daripada hulu sampai alik-ilik, setiap tahun ambil sebutir tak darat. Bila nak tubik neraka, nanti pasir tu habis licin. Lepas tegamu rela tak? Sebab tu bak semaya kena jaga. Ambola ni kalau pergi mana-mana mau cerita hak ni je. Bak ingat tu bak semaya. Pasal gapo? Ramai orang tak semaya. Bak itulah kita ni orang tua kena pesan ke orang muda. Orang muda hak ada sini tolong sangat-sangat kita ni jadi orang hak ajak orang kembali kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Siapakah dia orang paling baik perkataan dia daripada orang yang ajak manusia ni kembali kepada Allah. Kita ni kena jadi orang hak ngajak, jangan tunggu orang. Ambo Ustaz Muin siapa-siapa klik belakang. Tapi kita agak dada orang dalam kampung ni boleh ngaji sikit sebanyak, baca buku hak Ustaz Muin bui terjemah Quran. Tak faham tahu boleh depan Ustaz Muin kata, ambo ngat belajar ni Ustaz tak faham. Lagu mana nak faham lagu ni? Insya-Allah biar ada orang hak boleh sambung kerja ni. Balasah ni kita buat bukan untuk kita, untuk adik kakak, makcik-makcik, ayah-ayah kita sekalian. Imarahkan dia. Hiduplah ke dia. Jangan hidup waktu hamba dengan Ustaz mari dah. Sebab kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga rumah Allah, Allah jaga rumah kita. Nabi kata dah, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, Allah jagamu. Kalau tuan-tuan tengok rumah kita berapa acu lebu, acu tengok surah balasah masjid belum banjir lagu mana. Tepuk dada tanya imam, belum banjir rumah surah masjid lagu mana. Kita tak jaga rumah Tuhan, maka tak mustahil Tuhan tak jaga rumah kita. Pak kalau lagu ni tak jaga lagi, buat mari hak berat lagi. Dia supaya ayah nganak. Lagu mana ayah nganak? Mula-mula dia rayak bahasa lembut. Bola weh. Pak kalau tak dengar akak derah sikit sorong. Aku kata bo ke? Pak dak lagi. Ngejekoh. Bo lah buat. Tak dengar juga. Naik step nombor 3. Dia pun kerak. Boh. Aduh, sakit. Pas tak dengar juga. Dia tarik pula telinga, nak cabut telinga. Tak dengar juga. Mari hotel pula. Tak ada gisa, nyabui 2. Tak ada gi 2, nyabui 5. Tak ada gi 5, bui 10. Habis tak jalan, dia batal dengan jumpa gapo bui belakang. Batal waya, tali pinggang, bui belakang hak ada. Kau lagu mana? Orang sini juga belakang dia gosok. 10 kali pun gosok. 20 kali gosok. Gitu ke? Dok. Sipir dia lagu tu. Kita ni kalau tu hewak mari banjir sikit tak khabar. Takut-takut wak mari berat lagi pada tu. Tahap tu kita minta berlindung, ya Allah. Pakat-pakat doa, biarlah. Sekali ni je. Sekali ni je mari lagu ni. Tak say dah. Kau nak lagi? Tak say dah. Pakai sekali ni je. Pasal lagi. So lagi. Ngelah dah ni. Tak ada ngelah dah. Pandang ngelah pula. So lagi. Selain daripada bak tu, ada so lagi. Ambo nak ambil contoh. Ambo sebut di kapal beluk baru ni. Tapi sebab orang sini tak dengar lagi, biarlah orang lain dengar dah pun.
Kita ambil contohlah. Baru ni berlaku banjir besar. Andai kata tiba-tiba Lola ni ada pula orang mari royak kita. Orang kapal kemubur ni pakat mindah belakang weh. Hujan tu kalau lebat alih hulu. Air tengah nak mari ni. Kalau dia mari tu bukan setakat retak apuh pakai rumah-rumah, bukit-bukit pun tak ada. Agak-agak kita buat gapo masa tu. Punya cari perahu habis, bara-bara tu rumah ni akak belakang. Kau lagu mana? Naik pakai habis dapur gas segala kereta pun dah atas pucuk bukit lagi. Pasal apa? Sebab takut bagi hak nak mari. Kalau ada orang boleh royak lagu tu, tuan-tuan syukur ke tak syukur? Kalau lah ada orang mari royak belum banjir hari tu, ada orang mari royak kita nak berlaku banjir selama ni, lagu ni. Ni kita naik air sikit duk tengok lagi, berat banjir tahun ni. Naik rapat kat retak, Allah beratnya. Dia kena cecer retak mula gobar. Allah gobar dah lah. Ambil barang dia 2-3 perkara kat tak ada dia nak ambil habis rapuh retak kat kita pelari pergi bukit belakang. Kalau ada orang boleh mari royak awak sikit je, Allah terima kasihnya kat orang tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banjir dengan akhirat berat lagi. Tapi untungnya hari akhirat ada dah orang mari royak dulu. Banjir dengan hari akhirat berat akhirat lagi. Tapi untungnya hari akhirat ada dah orang mari royak kita sebelum berlaku. Banjir tak ada orang royak. Hari akhirat Nabi royak dah. Aku dengan akhirat dekat gini. Aku batik saya esok berlaku akhirat tak lama dah. Cuma kita je duk rali. Maya jaga-jaga lagi. Ngaji Quran jaga-jaga lagi. Yalah mari manusia nak tak sempurna, hamba pun tak sempurna, tapi kita pakat sikit-sikit. Jadi hamba agak balasan ni imarah. Semaya panggil orang-orang muda. Orang tua pun kena kerja kuat, orang muda, anak-anak muda ni kena kerja kuat. Ajak budak-budak kita ni, hak budak mari. Allah, pasar malam boleh gilik anak 2-3 orang. Kalau pergi pasar malam, bawa belakang. Habis dukung, pakai tapala berjunjung lagi. Pasar malam. Tapi kalau mari semaya, Allah, payah. Jadi jangan. Allah dah bagi peringatan kepada kita, kita ambillah iktibar sebaik-baiknya. Jadi insya-Allah semaya tu cukup 5 waktu berjemaah di masjid. Betul kalau baca Kalau demo tak semaya, takut tak sah, marilah rumah Tuhan ni hak ulama bui nama balai sah. Mari pakat semaya masjid. Kalau demo tak pandai, hak tak imam baca ni kira boleh belaka kat orang lain. Kalau mai rumah sorang, takut-takut tidak sah. Sungguh tak cukup syarat. Wallahu ta'ala ala. Ada nak nanya ke? Pada dah tu dah. Tak ada tanya ayat dah pada. Ada sungguh nak nanya. Ada? Ada dah. Ya. Cara semaya muka kita tak sihat, tak cekak, uzur. Dalam agama ni tu hebat. Bab semaya lah mudah sekali tu hewi. Tak ada ibadat hak mudah supaya semaya. Tuhan ni dia bab semaya asal semaya je. Kalau tak boleh diri, duduk. Kalau tak boleh duduk, nyenggih. Kalau tak boleh nyenggih, letak. Kalau tak boleh terletak, kelip mata pun tak apa. Kalau mata pun tak kelip, ada ke? Benda kalau mata tak kelip tu mana mati tu. Mana kalau setakat mata boleh kelip semaya dengan mata pun Tuhan terima. Fattaqullaha mastata'tum. Musmayalah.
Takwalah, takutlah kepada Allah dengan qadar hak mampu. Kalau sakit tak boleh. Kita ni sekara bab semaya ni kan. Nabi kata siapa hak jaga ibadat waktu dia muda, waktu tua pun pahala dia jalan. Siapa hak jaga ibadat dia waktu dia tidak musafir, waktu musafir dia pahala dia jalan. Hak ni hutang orang muda buat amal. Dengar orang muda. Siapa jaga amalan waktu dia muda, nanti tua dia tak cekak, pahala dia jalan juga. Mana dalil dia? Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kami buat manusia ni sempurna kejadian, kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendah kedudukan. Maknanya bila dah dulu akal dia cerdik, dah tua mula nyanyuk. Dulu tubuh dia kuat, dah tua mula tak cekap. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan juga orang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala hak tidak putus-putus. Kalau kita zaman sihat kita buat amal, zaman sakit Tuhan tulis pahala tu. Kalau muda kita buat amal, waktu tua Tuhan tulis pahala tu. Sebab tu waktu kita ada kederak ni, buat amal. Jangan tunggu kita sakit, jangan tunggu tak erat. Sebab kalau kita buat amal waktu sihat, Tuhan tulis pahala waktu sakit. Walaupun kita tak buat amal. Muka sakit kita itulah yang menyebabkan kita tak boleh buat amal. Jadi itu, bagi orang muda, orang kuat, orang ada tenaga kederak, jangan tunggu sakit baru kita nak beramal. Orang muda ramai ke apa ni? Budak-budak muda ramai dah. Kau tak ada orang muda ke apa ni? Ramai. Orang tua kena fikir lagu mana cara. Kita pun insya-Allah sama-sama tolong fikir. Kita nak buat jamu, nak mari orang muda suruh mari. Tapi kita ni, orang tua ni kena rajin, dia panggil nasihat. Nasihat ni kena pandai. Orang muda lah ni jangan cerdik pada kita. Tapi jangan putus. Jangan kata, tahulah ustaz, ambo buih dah mulut royak, tak dengar-dengar. Jangan. Kalau kita tak erat dengan hak tu, rajin-rajinlah. Tak ada tangan, minta dengan Tuhan. Ya Allah, anak ambo ni, jangan tunggu ustaz buat air tawar. Mulut kita lagi tawar daripada air tawar ustaz. Kalau kita doa ke anak kita sendiri. Doa mak dengan ayah tak ada hijab. Doa ayah dengar doa ayah tentang anak dia tak ada hijab dengan Tuhan. Jadi kalau setakat air tawar ustaz ni, mustajab lagi doa mak pak untuk anak. Jadi rajin tak ada tangan ke langit. Ramai orang hari ni yang baru tanya, haulah ustaz, habis cara dia kita rayak, buih mulut tak dengar. Jangan. Cara tak habis. Sebab kita ada Tuhan. Di saat kita rasa putus asa dengan makhluk, jangan kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dengan dia. InsyaAllah. Pada dah tu, atau kata bila-bila tak ada suara, pergi jauh juga. Jadi sungguh. Tapi semangat kita tengok ayah-ayah kita mari ramai, jadi tak teramak nak berhenti awal. Dalam malam ni jumpa pula ulah depan. Itu pun kalau Umar ada lagi. InsyaAllah lah ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi. Allahu ta'ala alam. Kau ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada dah ustaz, bola berhenti lambung ustaz kecek ni. Hamba tu dia jawab. Engkau tak berani nak royak diri kan? Hamba tu dia royak bola ustaz berhenti. Hanya kau ustaz kecek. Suruh-suruh nak kecek pandai juga. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.